Okey, Assalamualaikum, salam perjuangan, selamat kembali dalam segmen Punchline Hartanah. Apa punchline dia? You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Oh, inilah punchline yang kita akan kupas hari ini. Selamat datang sahabat-sahabat semua. Akhir nak teruskan perkongsian tentang punchline hartanah. Punchline ni apa bendanya? Punchline hartanah ni ialah words of wisdom, kebijaksanaan, filosofi. Dia adalah garis panduan, framework, cara kita berfikir. Kerana apa yang kita fikirkan itu, kalau fikiran kita hebat, jadi kata-kata yang hebat. Kata-kata yang hebat akan jadi tindakan yang hebat. Dan tindakan yang hebat itu akan menjadi, kalau kita selalu ulang tindakan-tindakan itu, dia akan menjadi tabiat-tabiat yang hebat. Orang yang hebat ada tabiat orang hebat. Orang yang kurang, yang gagal, yang poyo-poyo acah-acah, mereka pun ada tabiat-tabiat mereka. Jadi, yang mana satu kita nak pilih, kita mesti pilihlah yang tabiat-tabiat yang hebat. Alright. So, ni nak bercerita ni. Pasal punchline ni, ayat kutip punchline ni sejak 20 tahun. So, tahun ini merupakan tahun ke-20 ayat melabur dalam hartanah. So, selama ini, ayat suka kutip punchline-punchline ni. Filosofi-filosofi, cara-cara orang-orang hebat ni berfikir. Dan ayat senaraikan balik apa ya punchline-punchline ni. Dia mungkin tentang kehidupan, tentang motivasi, tentang hartanah, pelaburan. Tetapi ayat mengupas punchline-punchline ini dalam konteks pelaburan hartanah. So, mari kita mulakan. You don't have to be great to start. You have to start to be great. Maknanya kita ni tak perlu gempak untuk memulakan sesuatu. Tapi kita kena mulakanlah dulu sesuatu itu supaya kita boleh jadi gempak. Adakah itu terjemahan yang tepat? So you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kenapa ayat nak kupas Yalah, dalam konteks pelaburan hartanah, bila kita bercerita tentang pelaburan hartanah, pemilikan rumah, dia memang satu benda. Nanti ayat akan kupas juga pelaburan hartanah ni mudah je, tapi jangan ambil mudah kan. Of course dia ada banyak lah ilmu yang kita kena tahu, dokumen yang kena siapkan, perancangan kita tu kena mantap. I mean, to be honest, memang betul lah, benda ni bukan satu benda yang mudah, benda yang simple, benda yang boleh diambil enteng, remeh-remeh, tak ambil endah, tak, betul. So kita selalu rasa ada juga orang yang kata, tak apalah, ayat boleh ya, dia boleh ya, orang lain je boleh. Aku susah nak start ni, aku orang kampung, parents pun tak ada apa-apa, aku pun tak tahu apa-apa pasal hartanah, tak ada ilmu, aku zero, newbies. Yang dia tak sedar, semua orang pada satu ketika dulu pun baru nak start. Dia kadang-kadang, kita ni melihat orang-orang yang berjaya, orang dah capai apa yang kita nak capai tu kan, wah, best lah, dia ada bisnes yang besar, dia ni handal, dia ni kereta, dia macam mana lifestyle dia kan. So kita lihat orang itu pada ketika itu. Dia lupa, ayat mula 20 tahun dulu kot. Ni nak cerita masa ayat nak start dulu. So lahir-lahir je pandai hartanah. Oi, baby pun dah pandai. A, B, C, O. A for apartment, B for bungalow, C for condo. Macam tu ayat ni A, B, C pun sama juga dengan korang. A for apple, B for ball, C for cat. Sekarang ni kita kena ubah. Kita kena ajar anak-anak kita A, B, C hartanah. Ada idea baru lah. A, B, C hartanah. A for apartment, B bungalow, C condo, D apa? D apa? D dol. D dol. Duit orang lain, leverage. Okay. E entry exit. F financing. G G apa? So nanti kita cari yang related kepada hartanah. So Kamal S for Samidi. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam.
So kita kadang-kadang lupa semua orang lain yang kita nampak hebat ke, tak hebat ke, whatever lah, but kita lupa semua orang pun start somewhere. Everybody start somewhere. Dan this is an important thing, starting point kita tu berbeza-beza. Ayat mungkin dah start awal, dah 20 tahun kot, daripada tahun 2003. Ada orang nak start hari ni. So apa yang membezakan kita? Masa tu je. Kerana selepas 20 tahun, ayat janji kalau kita ni terus usaha gigih, sungguh-sungguh, kita ikhlas dalam perjuangan, kita berusaha dan kita berserah kepada Allah, kita sentiasa nak mencari keredaan Allah sahaja. Ayat janji ni insya-Allah dengan izin Tuhan, lepas 20 tahun engkau orang silap jadi lagi handal daripada ayat. Setuju ke setuju sangat? Cumanya ayat dah mula 20 tahun dulu. So mungkin anda juga nak kena mulakan kemudian. Mungkin mula anda tu kemudian. Setuju tak? Semasa ayat mula-mula buat dulu, masa start dulu, ya Allah, semua rasa, semua tak tahu. Dan yang kelakarnya, bila ayat mula dulu, ayat rasa macam semua orang nak tipu. Semua orang nak tipu. Jumpa ejen macam, oh dia ni macam nak tipu aku je. Jumpa banker macam, iya ke? Betul ke? Macam nak tipu ke? Lawyer, bila jumpa lawyer, oh ni mesti lah, dia mesti geng dengan ejen ke apa kan. Mesti nak tipu aku ni. Bila kita new, kita baru, kita rasa takut kan. Kita rasa takut. So, sahabat-sahabat semua, ayat pun ada rasa takut yang sama. Ayat pun ada rasa bimbang yang sama. Ayat pun start zero, langsung tak tahu apa-apa. Mungkin kerana dibesarkan berbeza sikit. Sebagai contoh, nak cerita pasal ayat mula dululah kan. Mak ayah dulu, ialah kami tak datang daripada keluarga yang kaya. Tak adalah miskin, tapi tidaklah datang daripada keluarga yang kaya. So, mak cikgu, ayah penjawat awam kan. Middle income lah, middle income. Tapi taklah lahir, wow, anak 1 juta, pergi main jauh-jauh. Tak adalah. Kita orang kena berusaha lah, berniaga, macam-macam. Nanti ayat boleh cerita lah macam mana start tu kan. Berniaga kantin sekolah, berniaga beli barang RM1, jual RM1.20. Simple-simple things. Banyak perniagaan-perniagaan yang gagal, ada juga yang untung. Pelaburan pun ada yang gagal, pelaburan pun ada yang untung. So, kita yang penting kita tak terus jadi gempak. Kita kena faham, yang penting kita kena faham kita tak terus jadi gempak. Dia kena mula je. Mula. So mula-mula dulu, masa kecil-kecil dulu, mak dengan ayah, dia akan suka bawa jalan-jalan, naik kereta. Time tu tak ada Astro, tak ada gadget, tak ada YouTube, tak ada yalah, phone nak main game dan sebagainya kan. Tak. So bila ayah kata, okay jom kita pergi jalan-jalan, naik kereta Proton Saga dulu kan. Proton Saga tu kira gempak lah dulu tu. Okay, yang first gen. Lepas tu mak dengan ayah akan bawa pergi kawasan orang-orang kaya. Saya ingat lagi contoh dekat Bukit Damansara. So akan tengok rumah-rumah yang cantik. So dalam kereta ni, ayah dengan mak dia akan excited. Dia ulang-ulang, wow, tengok rumah tu cantik, orang kaya. Lepas tu dia switch, oh rumah ni rumah orang kaya, rumah dia cantik. So, pada ketika itu ayat tak ada konsep apa itu kaya, apa itu miskin. Kerana kat dalam rumah kita orang tu cukup, kasih sayang cukup, makanan cukup, pakaian cukup. Dia tak rasalah susah, cukup je semua. Yang penting tu mak ayah tu bagi kasih sayang, bagi attention, bagi ilmu, atuk pun kan. And that's the family tu dah memang rasa best. Syukur Alhamdulillah. Tapi bila ada satu rumah tu, saya tengok, wow, rumah ni dahsyat lah. Pagar dia saja lagi besar daripada rumah sendiri. Pagar dia saja lagi cun. Pagar tu dia warna macam grey, ada white, dia punya decoration dia semua. Wow. Dan kemudian saya dapat tahu rumah tu ada helipad. Kaya sangat sampai ada helipad.
Yang tu bukan dekat Damansara, apa tu? Damansara apa? Uh, apa tu? Damansara Heights. So mungkin awal-awal macam tu lah ayat start dulu. Mak dengan ayah ni dia dah tanam benih-benih, dia buat kita rasa suka pasal hartanah. Sekali pun ayah tak cerita langsung pasal kereta-kereta sport dalam rumah tu. Sekali pun kita tak terlintas pun. Kalau cakap, wow, tengok tu kereta sport merah, wow, Ferrari ke Lamborghini ke Porsche. Okay, hari ni ayah jadi cikgu. Ayah jadi cikgu apa? Ayah jadi cikgu kereta. Ayah bukan cikgu kereta, ayah cikgu hartanah. Okay. Nuraini K, ayah ni cikgu hartanah. Ayah mengajar, ayah ni seorang pelabur hartanah. Ayat ni apa kena jawab juga kan. So akhirnya sekarang ni tahun 2003 Ayat melabur hartanah pertama di Ceras. Ayat seorang pelabur hartanah dan seorang usahawan, macam-macam berniaga, pelabur hartanah. Bila dah 9 tahun melabur hartanah, pada tahun 2012, itu 2003, 2012 Ayat mula mengajar hartanah. Mengajar 2012. 11 tahun kemudian, inilah sekarang. Alhamdulillah dah ada lebih 1,200 program yang Ayat mengajar. Program-program yang kecil, yang besar, yang online, yang fizikal, yang dalam Malaysia, luar Malaysia. Dan Alhamdulillah lebih 50,000 orang dah pernah hadiri program-program Ayat. So, pemaju-pemaju pun ada selalu lantik Ayat. Dia cari Ayat. Kerana dia nak macam property consultant lah, nak dapat idea, nak brainstorming, nak bagi proposal, macam mana, apa cara yang terbaik untuk branding, sales and marketing untuk hartanah. Tapi Ayat bukan ejen hartanah. Itu kalau itu soalan dia, Ayat bukan ejen hartanah. Ayat ni cikgu hartanah. Passion Ayat ialah melabur hartanah. Passion Ayat ialah berniaga. Dan Ayat Ayat mengasaskan komuniti pejuang hartanah tu pada tahun 2013. Itulah nak cerita how I start kan. Masa tu 2013, Ayat lihat program hartanah banyak, tapi tak ada orang kita. Ada je orang kita. Rupa-rupanya orang kita ni dia nak program yang bahasa Melayu. Dan Ayat buat keputusan, aku nak menyampaikan dakwah ilmu hartanah ini kepada lebih ramai orang Melayu dalam bahasa Melayu. Awal dulu Ayat mengajar dalam bahasa Inggeris. So dah asaskan komuniti pejuang hartanah. Itulah banyak program-program pejuang hartanah. So, pejuang hartanah ni apa benda ni? Komuniti pejuang hartanah ni ialah satu platform yang Ayat nak sampaikan ilmu, dakwah ilmu hartanah sahaja. Bila anda semua dah pandai, insya-Allah ramai dah semakin pandai, dah semakin sedar, semakin pandai, semakin handal dalam hartanah, bertebaranlah di muka bumi, belilah rumah dengan siapa-siapa pun. Belilah rumah dengan ejen-ejen yang bagus. Belilah rumah dengan pemaju-pemaju yang bagus. Thank you Nuraini. Nuraini dah jawab ke soalan Nuraini tu? So ayat ni apa ni pun kena jelaskan. Dan juga orang pun tak faham. Mamat ni hari-hari cerita pasal hartanah kot. Dia ni apa ni? Dia mesti nak jual ke? Lepas ni dia mesti nak jual lah ni. Dia cakap hartanah ni bagus, orang Melayu kena ada miliki hartanah, orang Islam kena kuasai semula hartanah. Lepas ni dia mesti nak jual lah kan. Hari-hari Ayat cerita pasal hartanah, confirm lah Ayat ni ejen hartanah. Tak, saya bukan ejen hartanah. Tapi Ayat sangat sayang kepada ejen hartanah yang bantu Ayat selama ini, selama 20 tahun. Kerana mereka lah Ayat jadi lebih hebat. Kehebatan itu milik Allah. Tapi kerana kita ni ada ejen-ejen hartanah yang bukan sahaja handsome dan gorgeous, tapi diorang ni baik, diorang ni handal, diorang ni pakar. Tugas kita sahabat-sahabat semua, jangan buat kerja ejen hartanah. Tugas kita kena jadi pelabur hartanah. Kalau kita nak jadi pelabur hartanah, tugas kita kena cari business partner. Business partner kita, investment partner kita ialah ejen hartanah. Dalam hartanah ada 3 ejen paling seksi yang paling kita perlukan. Nak tahu tak 3 ejen ni? Yang pertama ialah ejen hartanah. Of course lah, ejen hartanah. Yang nombor 2 ialah ejen takaful. Ejen perunding kewangan dan takaful. Itu sangat penting. Dan nombor 3, dah beli rumah. Kita dah bela rumah. Lepas tu kita nak kena agihkan rumah kita, waris. So, ejen-ejen pewarisan. Bagi anda yang minat hartanah, tak ada duit. Ada duit pun, tak ada duit pun.
tapi minat hartanah. Macam mana kita nak buat keuntungan daripada hartanah? Macam mana nak buat duit daripada dunia hartanah? Boleh start dulu dalam 3 ni. Kerana 3 ni, ejen hartanah, ejen takaful, ejen pewarisan. Kita ni, kerana saya ni, Ahyat ada, Ahyat unit manager dalam bawah Great Eastern Takaful Berhad dengan Al-Aqias Group dengan MJ. So, tiga ejen ni, dia nyanyi lagu sama. Macam Ahyat baru-baru ni bantu seorang property advisor. Dia jual under construction project sahaja. So, dia nyanyi lagu hartanah. Maknanya dia jual hartanah. Tapi kita buatkan twin turbo. Teknik twin turbo ni hartanah dan takaful. Kerana orang dah beli hartanah, dia kena buat pembiayaan dengan bank. Buat pembiayaan dengan bank, dia dah buat hutang, dia kena urus hutang. Buat pembiayaan dengan bank, dia ada MRTT. Adakah MRTT itu cukup? Kita kena tengok cukup atau tidak. So, kita akan nasihatkan tentang MLTT. Tahun lepas, dia jual 50 lebih hartanah. Dan dia ada 70 lebih pelanggan-pelanggan takaful yang ambil takaful dengan dia. Kerana benda tu sangat related. Kadang-kadang ada yang beli hartanah, suami dan isteri, dia kena ambil cross hibah dan sebagainya. Itulah yang Ahyat buatlah. So, Ahyat pun start dulu from zero. Nak cakap sekarang ni hero tu, bagi Ahyat belum sampai lagi lah. Belum sampai lah level hero tu. Tapi on the way. So, yang penting, punchline ni mengatakan apa? You don't have to be great to start. You have to start to be great. Kita tak perlu jadi gempak baru nak mula. Kita kena mula je, baru kita boleh jadi gempak. Tak tahulah betul ke tidak kan terjemahan dia. So, contohnya kalau my following. So, awal-awal dulu. Ada media kenal Ahyat. Ada surat khabar, ada TV, ada radio nak jemput. Siapa mamak Melayu ni? Dah kurus keding, telinga besar-besar sikit, rambut macam ala-ala tentera, pakai spek mata. Siapa mamak ni? Tapi sahabat-sahabat semua, ni I nak bagi tahu ni. I just start. Saya tahu, saya berguru dengan seorang ni. Nama dia apa Ya Allah, subhanallah. Dia one of internet guru lah. Dia internet guru kat Malaysia ni. Masya Allah, tak ingat pula. Okay, Chinese lah. Dia cakap, Ahyat, saya nak you buat 100 video. Satu video setiap hari selama 100 hari. Setiap video ni boleh jadi 5 ke 15 minit. Okay, so pasal satu topik yang Ahyat nak dikenali. Ahyat nak dikenali sebagai apa? I know, I love property investment. I want to teach. Okay, so you want to be known as that property investment, the guy that teaches property investment. Okay, buat. So dia buat saya berjanji. Ahyat, you promise me one thing. Never, because when you publish your videos, itu zaman-zaman Facebook lagi lah. Itu zaman bila tu 2000 berapa 2000 I don't know, maybe 2014, 15 mungkin maybe. Okay, so dia cakap, whatever videos that you publish, you must promise me you never take it down. Okay, Sifu, saya ni jenis kalau saya pilih seorang cikgu, saya akan jaga adab berguru dan saya akan taat dengan apa yang guru tu cakap. Saya dengar, of course kita ada minda dan perasaan kita tengok kalau cikgu ni ajar benda yang tak betul tu, janganlah nak ikut. Tapi kalau kita dah pilih dia, kita dah study dah cikgu ni macam mana. So kita dah suka dah cikgu ni dan kita rasa okay, boleh ngam. So apa dia ajar kita buat. Jangan banyak soal. Itulah adab berguru lah bagi saya. Kalau kena pilihlah guru yang betul. Jangan takut-takut nanti kalau kita taat dengan guru yang jahat, yang mengajar kejahatan, dan kita pula menjadi orang yang jahat. So, saya buat je video. Selepas 100 hari tu saya terus buat lagi. Dan masa tu pemaju call. Ahyat, you ni ini. You mau ni. Okay, so pemaju call. Lepas tu, ada seorang pemaju ni, dia cakap, Ahyat, kita orang ni dah beli satu episod, satu musim program Hartanah dekat TV Al-Hijrah. Kita nak you ada satu segmen. Kita suka lah you cerita pasal Hartanah, kita suka.
Kita orang selalu tengok you punya video. Oh, ada orang tengok video Video tu, ya Allah tuan-tuan dan puan, kalau you all follow I dekat YouTube, ya Allah, adalah juga YouTube video tu. Tapi adalah 50 orang tonton. Bukan 50,000 orang yang view video saya. 50 sampai hari ni 50, 100, 200. Nak kena gerakkan balik lah YouTube ni. YouTube kena gerakkan balik lah kan. Okay, so kita orang tengok you punya video. Okay, saya post kat Facebook dan sebagainya. Okay. So pergi jumpa developer ni. Atau developer ni nak saya ada segmen dinamakan Jihad Hartanah. Itu cara bermulanya saya ada program 6 musim dengan TV Al Hijrah. Bukan kerana saya ni gempak, tapi kerana ayat mula je. Ayat mula je. Lepas tu segala surat khabar lah. Segala surat khabar. Tak ada media kat Malaysia ni yang belum jemput ayat lagi. Bukan nak cakap ni nak belagak. Astaghfirullah. Okay. Macam sikit-sikit adalah. Bukan. Tak ada. Bukan kerana nak sombong, tapi nak bagi tahu. Just mula je. Apa-apa impian yang kita ada pun, apa-apa destinasi kejayaan yang kita ada, just mula je. Mula ni pula tak perlu nak mula besar-besar. Ada satu lagi punchline, dream big, start small. Dream big, maknanya kita kena big, dream big, but start small. Ada sahabat saya, Dr. Aslan, dia kata apa? Go big or go home. Kalau tak nak dream big, kalau tak nak buat betul-betul besar-besar, balik rumah je lah. Yang tu pun kena kupas juga tu. So dream big, start small. So I dream big. Tak ada orang pun kenal aku ni. Aku pun bukan nak buat benda ni kerana nak terkenal. Aku nak buat benda ni kerana inilah perjuanganku. Nak menyebarkan dakwah ilmu hartanah ni. So macam tu lah dia bermula. So sama juga macam itu dari segi media. Dari segi pelaburan hartanah. So saya ingat lagi masa tu nak sangat, macam mana nak beli shop lot 700,000 masa tu. Bayangkan tahun berapa tu tahun awal 2000-an 2000-an. Tak masuk 2010 lagi lah. Shop lot 3 tingkat 700,000 je, sahabat-sahabat semua. Itu pun saya tak mampu. Masa tu, sebelum tu pun, awal-awal dulu, Ayat nak beli apartment kat Cyberjaya. Dulu, awal-awal dulu. Nak beli apartment tu 188,000. Pun nak kena masuk 3 nama. Adik-beradik semua. So kita sama je sahabat-sahabat semua. Kita mula tak pandai. Kita mula tak gempak, tak hebat. Orang tak kenal. Kita mula tak power. Bank pun tengok, alamak, nak beli apartment 188,000. Tak lepas ni. Tak lepas. Allah. Sekarang ni kalau nak beli rumah 1.8 juta pun lepas, 2.8 juta pun lepas, 3. Dia kerana bukan awal-awal tu terus jadi gempak dan mula. Terus boleh beli rumah banglo 2-3 juta. Tak, dia kena mula je dulu. Ini ada related juga dengan teknik upgrade. Nak tak Ayat kupas sikit pasal teknik upgrade? Teknik upgrade ni pun dia sangat related dengan punchline hari ni. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. So contohnya, kita tak terbayangkan macam mana aku nak ada rumah impian. Macam mana akhirnya dalam hidupku ni aku nak ada rumah impian. Tengok banglo-banglo tu cantik. Sekarang ni nak beli flat pun tak lepas. Adik jangan rasa macam tu sahabat-sahabat semua. Bila kita tengok impian kita kena cakap, ya Allah, apa yang aku perlu buat? Apakah keberanian yang aku perlu ada? Apakah kemahiran yang aku perlu? Ya Allah, hadirkanlah kemahiran itu, keberanian itu dalam diriku ini. Sekiranya inilah yang layak untuk diriku. Ya Allah, kita kena raikan bila kita tengok. Ada orang bila tengok, kat traffic light, kereta Lamborghini, Ferrari. Dalam otak kita cakap, dia boleh lah, aku tak boleh. Dia entah bisnes apa ni, biar betul ni, mesti ni tipu orang kot. So kita ada yang negatif. Bila kita tengok rumah cantik, ni tengok orang kaya ni, tengok orang kaya macam ni lah. Ni mesti rasuah, ni mesti apa ni.
Jahatnya orang ni. So ada orang macam tu. Ayat bukan cakap semua orang macam tu. Ada orang macam tu. Kenapa tak kita tengok benda yang kita impikan tu, wow, nampak Porsche. Wah, Porsche. Tak tahulah, Ayat tengah gila Porsche ni sekarang ni. Porsche kan dah test drive kan. Dan banyak-banyak kereta ni lah supercar yang kita boleh bawa hari-hari. So tengok Porsche. Nampak lah kereta ni. Tahniah dia ni dah dapat bawa. Kita doakan dia lagi jadi lebih kaya, jadi lebih berjaya, keluarga dia bahagia. Kita doa meraihkan dia pula. Dah lah handsome. Kereta ni lagi handsome. Wah, orang yang tak boleh meraihkan kejayaan orang lain ni, dia agak-agaknya dia layak ke nak berjaya? Diri dia tu layak ke berjaya? Dia tak boleh nak meraihkan orang lain. So start meraihkan orang lain dulu. Nanti insyaAllah kita akan raihkan kejayaan kita pula. Meraihkan kejayaan kita pula. So Ayat cerita pasal poin apa tadi tu? Pasal kereta. Kenapa dia daripada hartanah dia tersasul pula ke kereta Allahu Akbar. Subhanallah. Apa Ayat cerita tadi tu? Ada poin dia tu. Alamak, start small, dream big. Apa lagi Rumah. Upgrade strategi. So saya belajar benda ni daripada sahabat saya, nama dia RJ. Orang Melayu kita ni, orang Islam. Dia ada rumah banglo dekat Setia Eco Park dekat Setia Alam. Saya pergi rumah dia tak ada jenis rumah yang tak ada pagar. Rumah dia rasa luas, masuk dia macam putih, grey, ada hitam-hitam. Dia memang dia spend kat rumah tu sendiri. Atau ada gambar-gambar family, dia buat semua tu macam black and white. Memang style gila lah. Saya naik ke atas, ya Allah, saya cakap this is the type of house lah. My ending kena rumah macam ni. Dia sangat nyaman, indah, luas, cantik, bersih, minimalis, kemas. So dia cerita kat saya, Ayat, you lagi hebat, you pelabuh hartanah. Okay. So saya tanya dia, you macam mana you sampai ke level macam ni? So dia kata dia guna teknik upgrade. So secara teknikal ni bukan exactly RJ, tapi ini secara teknikal. So dia mula-mula dulu dengan, contoh, boleh mula dulu dengan flat, lepas tu upgrade apartment, lepas tu upgrade condo, lepas tu upgrade terrace, atau upgrade semi-D, lepas tu ending upgrade banglo. Secara teknikal tu kita boleh cerita lah macam tu. Macam mana kita nak buat, masanya, pengaturan duit, semua tu perlu ada lah. Tak semestinya ikut semua tu. Mungkin kita daripada flat terus ke condo terus ke semi-D akhirnya rumah ini. So itu adalah strategi, apa yang saya namakan sebagai teknik upgrade teknik. Dia bukan sangat nak jadi pelabuh hartanah, tapi ending dia tu macam mana. So nampak tak? Dia tak perlu gempak untuk bermula. Yang penting dia bermula untuk jadi gempak. Banglo Setia Eco Park tu. Korang boleh faham ke apa yang cerita ni? Kalau faham type 1. Do you guys get it? Dapat kan? Dapat energi ni tak? So itulah, kita kena ingat balik bahawa setiap orang pun start daripada bawah. Kita pun kena start daripada bawah. Kita kena start daripada bawah ni maksudnya kita kena ada kepakaran itu, ada kehandalan itu. Kita nak kena belajar tu, the step by step tu. Ada orang dia nak tunggu gempak. Apa maksud dia nak kena tunggu gempak kan? Dia nak tunggu hebat, nak tunggu cukup. Kalau kita nak tunggu, saya ingat lagi Amir Hatta, sahabat saya, dia pun unit manager di Great Eastern Takaful bersama dengan Ayat. Dia kata apa? Ayat, kalau kita tunggu kesempurnaan, kita akan tunggu selama-lamanya. Atau MJ ni Mak Jerong kan, dia mentor kewangan nombor 1 Malaysia. So dalam tim kita orang Al-Aqias Group, MJ tu sebagai group manager. Dia leader lah, dia nombor 1 lah kat dalam agensi Great Eastern Takaful tu dalam kami. So dia mentor kewangan dan Ayat sebagai unit manager tu mentor hartanah. So itulah, syukur Alhamdulillah kami ditemukan dan berjuang sama-sama. MJ cakap apa? Apa tu? Sempurna. Pasal apa kan? Jangan tunggu sempurna kan? Sempurna. Apa dia cakap pasal kesempurnaan? Apa yang kita nak bukan kesempurnaan. Kita nak progress. We don't want, kita tak mampu pun nak mencapai
perfect, tapi kita nak progress. Itu yang dia cakap selalu. So ada setengah orang dia nak perfect dulu baru dia nak mula. Memang tak mula-mula lah. Kenal tak? Ada tak kenal kawan-kawan kita yang dia memang kalau cakap, sembang, memang gempak. Dia memang gajah terbang lah. Tapi dia tak start-start. Dan ada juga penyakit yang start, tapi dia hangat-hangat tai ayam. Lepas tu dia fail. Dia start, dia fail. Dia start, dia fail. I mean, memang kita akan lalui benda tu. Ayat pun banyak start benda, lepas tu fail. Dan kita cari benda lain kan. Tapi ada setengah orang tu yang macam hangat-hangat tai ayam sangat lah. Okay, but ada orang dia nak kena tunggu perfect baru nak mula. Inilah fail lah. Kita confirm tak nak berjaya because tak bermula pun. Macam mana nak jadi gempak kalau tak bermula? So contoh, kalau kita umur 40 tahun sekarang, Ayat umur 43 tahun. Ayat umur 43 tahun sekarang kan. So bayangkan kawan-kawan masa universiti dulu umur 23. Kita tengok kawan-kawan kita hari ni yang ada kepakaran dia, ada dia punya dah membina nama, dah ada kejayaan dia, kekayaan dia kan. Dia bukan overnight success, dia 20 tahun punya overnight. 20 tahun punya malam, sekarang ni dah nampak berjaya. Because dia dah start dulu. Masa dia start dulu, dia pun tak pandai. Contoh, Ayat nak menyampaikan dakwah ilmu hartanah. Nak kena jadi seorang penyampai ilmu yang hebat. Kerana zaman sekarang ni ramai, semua orang nak ada keupayaan, ada smartphone, ada internet, ada media sosial. Semua orang boleh jadi guru. Tapi kita kena ada kelainan, kita kena ada personality, kita kena ada energy, kita kena ada unique. So Ayat kena belajar macam mana nak jadi seorang penyampai ilmu yang hebat supaya lebih ramai orang boleh dapat ilmu ni. Dan bila sampai ilmu ni kat dia orang, dia bukan saja sampai dan dia berlalu pergi ilmu ghaib, tapi dia jadi ilmu yang impact. Itu banyak juga cerita. I think my next book that I want to write is pengalaman Ayat menyampai ilmu. Setakat ni dah 11 tahun, dah 1,200 program. Online, offline, yang fizikal, yang program-program kecil, program-program besar dalam Malaysia, luar Malaysia. Ayat nak share lah macam mana, apa step by step tu kan. Ada ke yang berminat? Ada tak yang berminat? Kalau berminat, type X. X tu maksudnya undi lah. Type X tu maksudnya saya undi, saya nak. Ada ke? Okay, so berbalik kepada cerita tu, ada yang nak tunggu selama-lamanya, tak bermula-mula, tak berjaya. If you don't even start, how can you even dream of achieving success? Kita tak mula pun, tapi kita nak berimpian, nak berjaya. So ada orang cakap, modal tak cukup. Yang ini yang selalu jadi kesilapan. Kita fikirkan modal tu ialah duit. Duit ni ialah salah satu modal yang kita perlukan. Diri kita pun satu modal. Pengalaman kita satu modal. Sebagai contoh, Ayat ada seorang ejen ni kan. Ejen ni, dia dulu dia civil and structure engineer. Dan dia bina bangunan, dia lah yang terlibat dalam projek bina bangunan 40 tingkat untuk pemaju-pemaju yang top 10 ni. Jangan cakap top 10, top 5. Bilion-bilion punya projek, bilion-bilion punya syarikat. Tu saya cakap, you tahu tak, you ni gempak. You are great. Baru umur 20, masa tu jumpa saya 27 tahun. Sekarang ni nak naik jadi leader. Tahun ni umur 30. You ni sebenarnya gempak tau. Berapa kerat je rakyat Malaysia ni yang ada pengalaman buat projek 40 tingkat dengan pemaju-pemaju top bernilai bilion-bilion. You pula civil and structure engineer. Sekarang ni kita nak bantu orang structure kewangan peribadi saja. You boleh structure satu bangunan yang hebat. You sebenarnya gempak. So modal pengalaman, modal ilmu, modal kemahiran, itu pun modal. Modal circle, network kita, itu pun modal. Keupayaan kita, skill untuk kita buat deal making, itu modal. Bukan duit je modal. So ada orang yang kata, modal
duit dan semua-semua ni kena perfect dahulu. Dia tak macam tu. Dia kena start, lepas tu nanti Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Yes, we're going to make a lot of mistakes. Yes, we're going to make a lot of blunders. Tapi janganlah sehinggakan rugi terlalu besar dari segi duit, masa dan reputasi kita. Okay. So, ada juga orang yang tak start tu kerana dia takut. Takut apa? Dia takut gagal. Dia takut cakap orang lain. Dia takut rugi. Dia takut. Banyak ketakutan. Kita pun dalam Islam dah diberitahu, kita hanya sepatutnya takut kepada Allah. Betul tak? Tapi manusia memang ada banyak ketakutan. Ayat ada banyak ketakutan. So, segala-gala yang kita impikan itu adalah sebalik ketakutan kita. Kalau bayangkan, ketakutan itu ialah satu sungai. Semua yang kita impikan itu di seberang sungai itu. Senang nak cakap macam tu lah. Kalau kita dapat seberangi sungai ketakutan, kita akan mencapai segala impian kita. So, antara benda yang kita takut ialah cakap-cakap orang. Takut cakap orang ni ialah ketakutan yang paling siot. Kenapa ayat kata macam tu? Kerana ketakutan cakap orang lain ni, dia menyebabkan kita musnah harapan, musnah impian. Semua impian, aspirasi hidup kita, apa yang kita nak, akan musnah kerana takut cakap orang lain. Kalau kita buat benda yang tak senonoh, ada orang tegur, ni cakap orang lain kan? Itu cakap orang lain yang bagus. Tapi kita tahulah apa maksud dia. Cakap orang lain yang tak bermanfaat pun. Dia ni kalau buat apa-apa, hangat-hangat tai ayam, kejap je tu. Nanti kau tengok, dia cari benda lain. Kita dah ada benda-benda tu. Biawak-biawak tu. Orang-orang luar, orang-orang suara-suara dalaman kita. Itu yang tak start lagi tu. Tak start. So, memang banyak lagi apa yang kata-kata orang. Kita kadang-kadang kita cakap kat diri kita kan, aku buat apa-apa pun dulu gagal. Projek kat sekolah pun gagal, nak cuba-cuba berniaga pun rugi. Dia tak sedar tu. Rugi tu adalah satu lesson, pengajaran yang sangat mahal. Yang sepatutnya kalau dia ambil pengajaran itu dan dia belajar daripada kesilapan itu, dia jadi lebih hebat. So takut, punya takut, tak start. So itu pasal hartanah, sahabat-sahabat semua. Dan sebagai penutup, kita ada satu ilmu lagi yang kita kena start. Ilmu agama. Ilmu agama, ilmu Quran. Kita nak kena start. Yalah, kita contohnya ayat pun dah khatam berapa kali kan Quran kan. Tapi tak pernah dapat bertadabur, menggali, melombong Al-Quran ni betul-betul. Semalam masa lepas kita orang di dalam program semalam kan, semalam setiap Rabu pertama kita akan kumpul kat rumah MJ, team semua full timers, agent full time, dan kita akan berkumpul daripada pagi sampai petang dan kita akan business review bulan sebelum dan kita planning untuk bulan yang akan datang. So masa asar tu, actually bukan asar, masa tu Zohor, tapi Zohor masa Zohor, so kita pun ada kitab tu, so kita baca hadis. Masa tu ni giliran ayat baca hadis ke-33, menceritakan bagaimana puasa dan Quran itu akan menjadi syafaat kita. Dia akan bantu kita. So bayangkan kita ni tak start lagi nak menggali rahsia-rahsia yang sebenar dalam Al-Quran. Kita pun tak tahu cara dia. Kita pun tak jumpa guru dia. Tapi kita tak sedar bahawa My Quran Time tu dah beribu hari dah kot daripada kuarantin 2020. Ustaz Fazrul, Pentadabur tu Soho, semua setiap hari yang ada sesi itu ada dekat YouTube. So kita sebenarnya tak ada alasan, kita just tak start je lagi. Bayangkan nanti kita tak start. Kita nak kena jadi gempak sebelum nak start, atau kita just nak start sebelum jadi gempak? So dalam erti kata hebat, gempak ni kan, seorang Muslim yang hebat itu, takkan kita tak kenal Quran kita sendiri, kitab daripada Allah kot. Ayat bukan bahasa kawan lain, ayat bahasakan diri sendiri. Alhamdulillah tahun lepas balik daripada haji, dapat
berkenal dengan Ustaz Fazrul. Sekarang ni baru nak start. Nak start betul-betul gali kan. Dah mula menggali, memahami perkataan-perkataan, memahami message, nak berfikir tentang Ustaz Fazrul kata apa? Nak menggali ilmu Quran ni, dia ada tadabbur dan tazakkur. So tadabbur ni kita memahami message dia. Tapi bila kita tazakkur ni, maksudnya kita kita bukan saja baca message dia tu, kita faham dan kita bertindak. So bila kita ayat Quran tu menyebabkan kita boleh bertindak, berfikir, oh, aku kalau nak berjaya kena berinfak. So dia akan menjadi satu semangat. Itu dah level yang lebihan best. Maknanya kita dah faham message dan kita bertindak. Nak bertindak atas message daripada Quran. Oh, maksudnya tindakan kita tu, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, tindakan yang akan dibantu oleh Tuhan kita. Ustaz Fazrul cakap apa? Kita ada satu komunikasi, line dengan HQ. HQ kita ada satu je, HQ. Bila kita ada vertical ni satu, vertical dengan kita, maka horizontal kita ni, ilmu-ilmu dunia ni, branch-branch ni, dia jadi mudah. So sahabat-sahabat semua, sebagai peringatan, jom kita start juga nak jadi handal. Kita nak handal, kita nak mahir, kita nak pakar dalam dunia hartanah. No problem. Tapi bayangkan, apa yang kita buat dalam dunia hartanah itu akan menjadikan kita bukan saja kaya di dunia, tapi kaya di akhirat. Itu yang kita nak. Ustaz Fazrul cakap apa? Ayat-ayat tahu tak? Al-Quran ni ialah buku hartanah. Kitab hartanah Ustaz. Setiap kali Allah bercerita tentang syurga dalam Quran, Allah sedang bercerita tentang hartanah. Oh, saya dengar tu macam, wow, Ustaz Fazrul, this is amazing. Setiap kali bertalaki dengan Ustaz Fazrul ni, daripada mula sampai habis, sejam, 2 jam kadang-kadang, rasa macam berdebar-debar je. Satu demi satu. Pam, 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 pam. So, itulah. Jom, kita start untuk jadi gempak. Kita start untuk jadi hebat. Apa yang anda nak jadi hebat? Dalam bidang apa? Anda nak dikenali sebagai apa? Kemahiran apa yang kita nak hebat? Apa yang kita nak dekat dunia ni? Apa yang kita nak capai dekat akhirat nanti? Kita nak syurga Allah. So kita kena mula je dulu. Kita tak boleh nak terus-terus jadi hebat. Seorang pejuang agama yang hebat. Terus lahir-lahir semua, wow, handal. Semua amalan, zikir, baca Quran, oh, semua handal. Tak, kita kena start. So samalah, macam itulah yang ayah nak pesan kepada diri ayah sendiri dan sahabat-sahabat semua. Sekiranya inilah peranan ayah dapat menyampaikan ilmu Allah yang sangat-sangat luas. Syukur Alhamdulillah Allah dapat titiskan setitis dua ilmu hartanah, pengalaman sedikit 20 tahun, dapatlah berkongsi dan memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat yang sudi mendengar. Jadi pertamanya dan yang terakhirnya, terima kasih. Yang pertamanya awal tadi, sekarang ni yang terakhir. So sahabat-sahabat semua, ayah nak teruskan hari dan kita akan berjumpa dalam segmen-segmen akan datang, insya-Allah. Doakan ayat terus istiqamah, doakan ayat terus sihat dan high energy untuk menyampaikan pengalaman 20 tahun. Pengalaman 20 tahun ni bagi ayat sangat mahal untuk ayat lah. So mungkin ada di antara kita, macam saya sendiri, ayat sendiri, berguru dengan sifu-sifu 40 tahun dalam bidang hartanah. So setakat saya yang 20 tahun ni masih budak-budak hingusan banding dengan sifu-sifu yang hebat-hebat. Tapi sedikit yang ayat kongsikan itu, semoga dia dapat bermanfaat. Inilah apa yang disebut dalam Al-Quran, ayat 35, surah 35 ayat 29. Dia bercerita tentang berinfak. Berinfak dengan apa yang Allah dah rezekikan secara diam-diam dan terang-terangan. Dan selalu membaca kitab, mendirikan solat, menginfakkan itu, okey, yang Allah dah rezekikan diam-diam dan terang-terangan. Itulah orang-orang yang sebenarnya tak mungkin merugi. Lan tabur, yang tak mungkin merugi. InsyaAllah kita nak jadi orang-orang yang tak mungkin merugi di dunia dan di akhirat. So inilah sebahagian daripada infak ayat. Apa yang ayat mampu nak infakkan ialah ilmu, infak pengalaman, infak ilmu, infak energi dan doa. Ayat akan teruskan. Ada banyak lagi perjalanan kita ni, jauh lagi. Baru kupas 11. Yang setakat ayat kumpul ni ada 200 lebih. 200 lebih. Kalau 200 hari dan nak hujung tahun baru nak habis.
Tapi lebih kurang 60 or 70, I think lah. Semakin banyak, semakin hari semakin banyak yang ada related kepada hartanah. Ada related kepada hartanah. Okey? So dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bye.